الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf wa ba'du fahadhihi kalimatun yanbaghi ay yastahdiraha al-mubtadi fi an-nahwi liyatawassala biha ila maqsudihi. Ingat, wa ba'du adapun kemudian daripada itu, kalau maklum dah waw tu ganti daripada amma syartiyah, amma adat syarat. Ganti daripada amma. Jadi asalnya amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, ba'du tu ai ba'dan, ba'dal basmalah. Kita takdir lagu itulah dulu. Ba'du ai ba'dal basmalati, ba'da al basmalati wa alhamdalati, ba'da al basmalati wa alhamdalati wassalati wassalami ala rasulillahi ila akhirih. Wassalati wassalami ala rasulillahi ila akhirih. Takdir mari lagu tu sebab apa? Sebab ba'du ni ya zorah. Ya zorah. Bila sebut kata zorah, i'rab dia jadi mudhaf. Mesti ada mudhafu ilaih. Maka mana mudhafu ilaih dia? Kita takdirkan. Alhamdulillah. Basmalah. Kemudian daripada al-basmalah. Apa basmalah? Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Walhamdalah. Apa hamdalah? Mengucap alhamdulillah. Sebagai ambil berkat di khutbah dia. Wassalati wassalami. Dan kemudian daripada minta rahmat dan selamat di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiri, sampai kepada sahabat keluarga tu. Tu mudhafu ilaih dia. Kemudian hazah mudhafu ilaih. Bila hazah mudhafu ilaih, dalam hati kita ingat makna dia ya. Sila akan makna dia mari. Makna mudhafu ilaih dia. Apabila kita hazah mudhafu ilaih dan diingat akan makna dia, ketika tu ba'du wajib bina atau dom. Ba'du tu bina atau dom. Asal dia nasab, dia zorah. Dia zorah. Jadi mudhaf. Tapi apabila dihazah akan mudhafu ilaih, kemudian disila, dihadirkan akan makna dia, maka ketika tu bina atau dhamma. Sebab dia baca wa ba'du gitu ya. Bina wajib tu. Bina atau dhamma bila kita hazah mudhafu ilaih. Sebab tu bila kita takdir mudhafu ilaih mari, kena kembali ke asal lah. Jadi ba'dal basmalah ila akhir. Adapun kemudian dari mengucap bismillah sampai akhir. Lepas pada tu fahadhihi, maka fa tu rabitah. Fa rabitah lil jawab amma. Fa tu orang panggil fa rabitah, jawab amma. Amma yang sudah diganti dengan waw sekarang. Adapun kemudian daripada tu maka hadhihi, maka bermula ini mubtada hadhihi. Maka bermula ini
Ini mana? Isyarat ke mana? Huwa litambih. Dhi itu isi isyarat. Isyarat kepada gapo? Isyarat kepada kelima-kelima yang ada dalam hati musannaf. Hazihi, jadi hadhi al-kalimatu al-hadiratu fi zihni al-musannaf. Al-kalimat al-hadirah fi zihni al-musannaf. Segala kelimah-kelimah. Jadi musannaf itu isyarat kepada benda dalam otak kepala dia. Ketika dia tak tulis apa lagi, cuma benda tu supaya dia nampak dah. Supaya dia nampak dah. Orang panggil isyarat kepada benda yang makbul, yang menempati mahsus. Ya asal isi isyarat ni dah, dia kena isyarat kepada benda yang nampak tengok. Dia tak boleh isyarat kepada benda yang tak ada, tu tak boleh. Tak boleh. Hadzal qalam, ini kalam. Benda yang nampak tengok isi isyarat ni. Asal dia bila sebut kata isyarat, tunjuk-tunjuk kepada benda yang nampak tengok, orang panggil mahsus. Maka musannaf isyarat kepada benda lain otak dia boleh ke? Boleh. Isyarat kepada benda hak tak nampak tapi menempati benda tu supaya dia nampak dah. Tu orang panggil tak apa juga lagi tu. Isyarat kepada benda yang makbul, yang menempati mahsus, orang panggil. Maka isyarat kepada hak dari otak dia. Maka bermula ini al-kalimat, ini segala kelimah-kelimah, segala perkataan-perkataan, al-hadiratu, yang hadir ia kalimah, yang sila mari, hadir ia, datang ia. Hadir tu fi, di dalam zihni, hati al-musannifi, musannif. Hak hati dalam hati musannif. Ini kalimah ni selalu tunjuk di penjaman apa nampak soalan kita dah. Betul tulis ni penjaman apa nampak. Maka bermula ini kalimah tu ialah khabar bagi hal ini. Kalimatun ialah beberapa kalimah, beberapa perkataan. Beberapa perkataan. Kalimat bermakna jumlatun, beberapa jumalun. Kalimat bermakna jumalun, beberapa jumlah-jumlah. Karena kalimat tu jamak daripada kalimah. Tak ada. Kalimat tu jamak daripada kalimah. Kalimah di situ bukan nak di kalimah sangat, nak di kalam. Kalimah bermakna kalam. Itu kalimat tu dengan makna? Dengan makna jumlah-jumlah. Kalimat tu ay jumalun. Ini ni ialah beberapa jumlah perkataan-perkataan. Khabar tu, kalimat tu. Kalimah mana? Sifat kepada kalimat. Jumlah yang bagi sampai akhir tu, jumlah tu sifat bagi kalimat tu. Karena jumlah bila jatuh lepas isim nakirah kan, kita i'rab jadi sifat boleh kan. Maka jumlah ni yang bagi ni ke mudarat kita ngaji dasar ni yang bagi. Maka jumlah tu sifat kepada kalimat. Bermakna yang gitu. Beberapa perkataan yang bagi, yang sedia, patut, sedia, ay yastahdiraha. Takwil mustah ay yastahdira, bagi yang bagi. Sedialah, patutlah oleh bahawa istahdara ni makna menuntut tahdir. Bahawa menghadirlah akan dia, akan kalimat. Kata tu, dalam rabitah, rajak klik kepada kalimat. Kerana kalau kita buat sifat dengan jumlah, mesti ada domain rabit. Rajak klik kepada mausul. Maka rajak kepada mausul, iaitu kalimat. Beberapa kalimah-kalimah yang sedia oleh bahawa menghadirlah akan dia, akan kalimah tu. Menghadir, berarti menghadir dalam otak. Menghadir al-mubtadi, bagi yastahdira. Yastahdira yang mudarat, al-mubtadi itu pakai dia. Tu maf'ul. Bahawa menghadir akan kalimah tu oleh mubtadi, oleh orang yang mulai belajar. Oleh orang yang mula belajar. Orang yang mula belajar. Tulis dulu pada yastahdira. Maksud ay yastahdira jadi ay wa'id. Ay arti an yaj'alaha
hadiratan fi zihnihi. Antum masdariyah. Jadi ayat an yaj'alaha hadiratan fi zihnihi. Apa makna gitu? Arti apa makna menghadir ini? Bahawa menjadi ia mubtadi. Ay yaj'ala. Akan dia akan al-kalimat. Bahawa menjadilah ia mubtadi akan kelima-kelima tu. Jadi gapo? Hadiratan. Yang hadir ia kelima tu hadir fi zihnihi, di dalam hati bagi mubtadi. Kita buat kelima tu ada ingat manggil hati. Dikecek mudah-mudah kata nak dia dikoi dia digambar tengoklah. Dia kena gambar boleh. Mubtadi dia kena mengaji, kena menuntut hadir, kena mengaji, kena hafal. Itu dia. Jadi yastahdira tu bila sebut dia yastahdira tu kembali kepada dua cara orang Muslim sebut dulu tu lah. Mana dua cara? Satunya hafal dan mengaji. Tu dia. Ay yastahdiraha tu kena buat begini. Saat itu. Saat ni kita takdir lagu mana? Ay yastahdiraha, yakni ay yaj'alaha hadiratan fi zihnihi dah. Lepas tu taswir sikit. Bi ay yahfazha wa yata'allamaha. Tu buat gini. Bi ay yahfazha, bi an yahfazha wa yata'allamaha. Kita kembali kepada cara hak dua orang sana kita suruh dulu. Nak berhati mari dalam hati ni kena ngapa? Kena mengaji. Barulah yang mari. Kadang-kadang setengah orang yang ngapa dia maksud biar dia nak, masa dia nak tak mari sebab tak reti. Dia ingat tapi tak mari sebab tak reti. Setengah orang yang reti tapi tak ingat, bila nak tak mari juga. Berarti bila dia tu hafal serta yang mengaji reti, dia nak je mari. Pemataninya tu juga. Yang ngapa, yang reti. Bila nak kepada kaedah tu je mari. Takrif tu je mari. Yang mari hatu istahdara. Tu. Sedia oleh bawa menghadir akan kalimat oleh mubtadi. Mubtadi tu fi nahwi, fi takluk pada mubtadi. Orang yang mula belajar dia fi nahwi, fi ilmin nahwi, pada ilmu nahwi. Fi ilmin nahwi, fi ta'allumi ilmin nahwi. Takdir lagi. Fi nahwi ay fi ta'allumi ilmi an-nahwi. Pada mengaji belajar akan ilmu nahwu. Seperti kita ni mula-mula nak mengaji nahwu ya kita ni dah. Maka bila nak mula mengaji nahwu, moleknya kata dia kena hadirkan kelima-kelima hak musannaf akan sebut depan ni dalam hati kita, sentiasa ingat benda ni. Tu dia. Kita orang mengaji insya-Allah lah dengan sebab keberkatan tu yang musannaf kita ni kita dapat reti, kita dapat faham ilmu nahwu insya-Allah. Walaupun tak reti 100% pun khoya-khoya gambar dah. Lepas pada mengaji hak ni. Lebih lagi ringkas ya kitab dia. Ringkas. Habis itu bahawa menghadir akan dia oleh mubtadi pada ilmu nahwu. Jaga juga ni ulama kita tani ni untuk mengarang kita Arab jaga-jaga pada haya boleh mengarang ulama dulu pas syadab nak mengarang Arab boleh, cuma ia banyak tupu kepada terjemah syadab. Pada masa tu orang tak reti banyak. Kalau orang tak tanding kita ni, kalau dia buat Arab pula tak reti, pakai tak ada orang ngaji. Masa tu nak umit kita dia buat ngaji lagu. Kerana masyarakat tanding tu masa tu dah tak reti bahasa Arab mana lagi. Lalu tu terjemah tu nak ubi masyarakat tu reti hak Arab. Itu dia. Maka kata dia menghadir akan oleh mubtadi pada ilmu nahwu. Sebab apa yang bagi itu? Lam tu ilat kepada yang bagi, takluk kepada yang bagi. Ilat tu lam takliliyah. Ilat kepada yang bagi. Kerana apakah? Kerana apa sedia kena hadirkan
akan kalimah tu dalam hati. Sebab apa kena mengapa, kena mengaji? Liyatawassala biha, supaya dulu dah, supaya mencapai ia muqtadi. Mencapai ia orang muqtadi saat itu. Mencapai biha, bisababi ta'allumiha. Dia. Ataupun bisababi istihdariha. Tidak apa juga. Pakai kiu istihdarah misalnya katakan. Biha ay bisababi istihdariha. Ambil masdar bagi yastahdiru. Supaya dapat mencapai ia tadi dengan sebab kalimat tu, dengan sebab menghadirkan kalimah tu dalam hati, dengan sebab kita istihdarkan akan kalimah tu dalam hati kita, dengan sebab kita mengapa kita mengaji kalimah tu, sapalah kita muqtadi ila maksudi, ila takluk pada tawassul, sampailah ia kepada maksud tujuan baginya, bagi al-muqtadi. Tujuan bagi muqtadi kita orang mengaji. Mana tujuan dia? Supaya saat ni kita tulis saat ni dah. Maksud tu maqasid dah. Wa huwa apa maksud jadi wa huwa fahmul Qur'ani wal hadisi wa ulumis syari'ati. Itu maksud kita. Wa huwa fahmul Qur'ani wal hadisi wa ulumis syari'ati. Sekat tu pada dah tu pun banyak. Kita faham Quran, faham hadis, faham segala ilmu-ilmu syariat. Itulah tanda kata kita sampai maksud kita ngaji nahwu ni. Ngaji nahwu tu maksud dari situ. Bukan sekadar boleh baca baris dah, maksud digerti. Itu tujuan. Habis itu musannaf kata as'alullah ta'ala ayyanfa'a biha amin. Musannaf mudah-mudahan kita masuk dalam audiens. As'alullah ta'ala, minta oleh aku. As'alullah, mintalah oleh aku akan Allah Ta'ala. Aku ni musannaf Syekh Ahmad Jilani. Mintalah oleh aku Allah akan Allah Ta'ala. Aku minta akan Allah. Allah tu makhluk pertama bagi as'alu. Ayyang fa'a ta'wi masdar, jadi makhluk yang kedua bagi as'alu. Aku minta akan Allah, minta apa? Akan bahawa. Minta akan bahawa yang fa'a, bahawa memberi manfaat ia Allah, memberi manfaat, memberi guna ia Allah Ta'ala. Mintalah Tuhan manfaat. Yang fa'atu biha, takluk kepada yang tak bahasa biha, bahawa memberi manfaat ia Allah dengan sebabnya, dengan sebab mengaji akannya. Biha bisa babi ta'allumiha, bisa babi hifziha wa ta'allumiha. Itu. Jadi dengan sebab mengaji dan ngapa akan apa kalimat, haraja berkalimat adalah akan kalimat tu, bahawa memberi manfaat ia Allah Ta'ala dengan sebabnya, dengan sebab kalimah tu memberi manfaat. Tu mungkin siapa mampu bagi yang faat tu mahzub. Mampu bagi yang faat tu mahzub, kena takdir bahawa memberi manfaat ia Allah dengan sebab kalimah-kalimah tu. Jadi kullaman ishtaghala biha wa gitu. Mampu bagi yang fa'a mahzuf. Mampu bagi yang fa'a tu mahzuf. Takdirnya ai kullaman, tiap-tiap mereka yang ishtaghala, yang bersibuk ia bersibuk biha bi kalimat. Tiap-tiap orang hak dak gaduh, hak dak sibuk nak ngapa, nak ngaji, nak mulai, nak catat, nak topik tu, aku minta Allah Ta'ala wi manfaat belako. Wi manfaat belako dengan bahawa dapat ilmu yang barakah. Reti nahwu dengan sebab ni dan boleh sapa kepada orang lain pula.
Habis tu amin. Istajib du'ana. Supaya dulu tu dah. Hendak terimalah oleh engkau ya Allah akan doa kami. Habis itu. Itu maksud dia. Habis. Itu masalah waktu kutubah dia sikit. Kutubah dia sikit. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, al-kalamu huwal qawlun mufidu nahu qama zaidun wala yakhruju an thalathati asya'a ismin wa fi'lin wa harfin. Al-kalamu bermula kalam. Bermula kalam di sisi tok nahwu. Yang kena kata al-kalamu ay indan nahwiyi atau indan nuhati. Kai waktu enggak kecek ilmu nahwu ni. Tak ada kecek mana dah. Kerti dah di alif lam tu, alif lam mim ada zikni. Al-kalamu al-ma'lumu indan nuhat. Kalam yang dimaklumkan di sisi tok nahwu ni. Kalam-kalam ilmu nahwu. Bila kecek lagu tu nak sepak tubik kalam ilmu usul, waktu sifat kalam Allah. Nak sepak tubik kalam di segi ilmu usul tafsir, waktu kena kepada Quran. Kalam Allah. Nak sepak tubik al-kalam dalam istilah fiqh. Istilah fiqh kalam ni benda yang buat ibadah semaya ke dah. Satu huruf yang memberi faham atau dua huruf yang tak memberi faham, itu kalam kan. Tu nak sepak tubik hak tu. Lalu tu kita kena kait al-kalamu ay al-kalamu al-ma'lumu indan duhati. Takdir al-ma'lumu sebab apa? Sebab alif lam tu alif lam min ahdi zihni. Alif lam yang dimaklumkan dalam fikiran dah. Kata kalam tu di sisi tok nahwu. Bermula cakapan di sisi tok nahwu ni, kalam-kalam tu apa? Kalam tu apa? Huwa, Yaitu al-kalam. Huwa tu dhamir faslin tak apa tu. Tidak kena i'rab dah. Rojok kepada al-kalam tapi tak kena i'rab tak apa. Al-qaulu tu khabar bagi al-kalam. Bermula kalam itu yaitu kalam tu. Kalam di sisi nahwu tu apa? Ialah al-qaulu. Ialah perkataan. Al-qaulu dengan mana al-maqulu, perkataan. Bukan dengan makna qaulu dengan makna masdari, tidak. Qaulu dengan makna al-maqul. Maqul ni makna perkataan. Kalau kita pakai qaulu betul-betul, qaulu dengan makna berkata. Waktu tu bukan murad. Bukan murad lagi. Kita naknya al-qaulu dengan makna al-maqul, perkataan. Tidak perkataan. Tulis itu al-qaulu huwa. Takrif bagi al-qaulu tu kena buat dulu. Dia kecek lagu ni ringkas tapi saya panggil lebih umum daripada kecek hak ajrumiyah. Ajrumiyah kata al-kalam wal lafzul murakkabu. Sebab kata al-lafzu tu yang umum lagi. Al-qaulu ni yaqa kepada al-lafzu ada makna. Al-qaulu jadi huwal lafzu ad-dalu ala makna. Itu al-qaulu. Al-qaulu huwa al-lafzu ad-dalu ala makna. Apa dia qaulun? Qaulun tu kena kepada al-lafzu ialah lafaz. Lafaz yang menunjuk ia lafaz tu di atas makna. Lafaz ada makna, berarti lafaz tak ada makna tak panggil qaulun. Lafaz tu berlaku mulut kita dia tu suara mari panggil lafaz berlaku. Cuma ada makna ke tak? Kalau tak ada makna tak panggil qaulun. Qaulun ni kena kepada lafzun dalun ala makna. Sebab tu ada dia kata kalamun dan lafzun mufid bil kastakim. Dia kecil lafzun juga dah. Lafzun mufid dia kena kait dengan mufid. Hak ni lah Ibnu Hisham dalam Qatrun Nada tu dia kata oh kecil al-qaulu tu lebih umum pada al-lafzul lagi. Dia tengok ayat Qatrun Nada dia kata. Dia kata hak tu lebih aula, lebih umum. Karena al-qaulu tu dia melengkapi akan lafzu apa? Ad-dalu ala makna. Ada lafzu saja umum. Hak tak ada makna pun panggil lafzu juga.
Kalau Zaidun nama orang. Kalau Daizun dalam bahasa Arab tak ada makna. Daizun tak ada makna. Cuma dia tubik daripada mulut, melengkapi huruf, panggil apa dah. Maka kecek al-qaulu tu lebih umum. Al-qaulu tu perkataan yang ada makna. Yang ada makna. Perkataan lafaz yang ada makna. Al-qaulu. Lagi pula qaulu mana? Sifat. Jadi dua ya, tak boleh dah. Al-qaulu al-mufidu. Ada. Al-mufidu sifat kepada al-qaulu. Bermula kalam itu ialah perkataan yang ada makna. Lagi pula al-mufidu yang memberi faedah. Ia qaul. Perkataan itu memberi faedah. Apa makna memberi faedah? Memberi faham. Al-qaulu ay al-mufhimu, yang memberi faham ia. Memberi faham. We faham ke orang. Tulis orang kecek sendiri pun faham. Faham sehingga tak kena tambah gapo dah kecek dah pakai sub. Lek orang dengar pun faham. Faham sehingga tak kena soal tanya pun dah pakai reti. Tu faham dua pihak. Faham tu dua pihak. Ingat balik tu. Memberi faham tu dua-dua pihak. Memberi faham akan orang yang bercakap sendiri dengan bahawa tidak menambah lagi di atas perkataan dia, dan memberi faham akan orang yang dengar dengan bahawa tidak soal tambah lagi. Tu jadi dua-dua pihak. Lek orang kecek sendiri pun sek molek, lek orang dengar pun sek molek. Tu hipofil orang memberi faedah, memberi reti kepada orang yang kecek, orang yang dengar. Tu dia. Mufidu tu ay lis-sami'i wal mutakallimi. Kalau kira-kira al-mufidu ay lis-sami'i wal mutakallimi. Jadi dua. Memberi faedah jadi akan orang yang dengar, as-sami' lis-sami'i wa al-mutakallimi, dan orang yang berkecek sendiri. Tu dia nak misah. Dia nak misah tu. Dia nak misah. Al-kalamu huwal qaulul mufidu. Nahwu qama Zaidun. Misal zalika kalam. Nahwu khabar mubtada mansub. Wa misal zalika al-kalam. Misal bagi kalam. Nak misal apa kalam? Nahwu bermula misal bagi kalamnya ialah umpama kata engkau nahwu qaulika, seperti perkataan kau qama Zaidun. Tengok dulu. Telah berdiri oleh Zaid. Telah berdiri oleh Zaid. Zaid berdiri. Maka qama tu maksudnya al-qaulu ya. Zaidun pun maksudnya al-qaulu. Tapi semata-mata qama sekor dia tak mufid lagi. Semata-mata Zaidun sekor pun qaulun saja tak mufid lagi. Dia kena mufid lagi. Reti di sini kena kapuh dua baru mufid. Sekue-kuenya kapuh dua. Ada bahasa Arab ni sekue-kuenya dua baru reti. Telah berdirilah oleh Zaid. Tu dia. Kena buat kaprat dan kita reti dan kita reti maksud dia, kita boleh buat kaprat. Nahu qama Zaid itu kita buat gitu. Ai fa innahu lafzun dalun ala maknan wa huwa al-qiyamu wazatu dan zat seorang. Zatu al-musyakhkhasah. Al-musyakhkhasah.
Wa hadzal lafzu bagi lagi. Wa hadzal lafzu yufidu lis-sami'i wal mutakallimi biqiyami Zaidin. Biqiyami Zaidin. Awak gitu ya? Ada dah. Itu tafrad daripada misal. Boleh tidak? Betul tidak. Kita faham daripada takrif itu tidak cara perfect. Kau Zaidun, Zaidin pergi. Betul tak? Zaid duduk. Faham? Kalau kita Zaid saja erti tak erti. Zaid apa? Atau berdiri saja tak erti. Walaupun ada makna pada diri dia lah, koma pun Zaid pun cuma tak faham lihat kita. Tu. Namanya kalam. Tak payah kau. Dalam alfiyah dia pakai misal dengan PM. Kalamun lafzul mufid istaqim PM. Hendak betul, hendak istiqamah boleh engkau. Nak betul boleh mu. Jadi bahaya kot tu buat tu. Tak apa juga, ikutlah misal dengan apa. Nak mengerti. Habis itu kata musannaf rahimahullahu taala wala yakhruju an salasati asya'a. Ya wa istinaf. Dan tidak keluar ia al-kalam. Tak keluar, tak terbit ia al-kalam tu tidak keluar an salasati asya'a, tidak keluar daripada 3 benda, daripada 3 perkara. Sebut kata kalam tak terbit dari 3. Ni kecek orang panggil atas jalan azan. Sebut kata kalam ni hak tak terbit daripada 3 perkara tu gapo? Juzuk dia. Kita ngaji ajrumiyah kan? Wa aqsamuhu salasatun, hak bagai kalam ada 3. Bukan bagai kalam ada 3. Bagai bagi juzuk kalam tu ada 3. Hak kata isim fi'il harah tu bukan kalam. Kalau kita kata bagai kalam ada 3, isim kalam juga ada, bukan kalam lagi. Fi'il bukan kalam lagi. Harah pun bukan kalam lagi. Cuma 3 tu orang panggil masuk dalam gia bagi kalam. Hipung 2 3 tu baru jadi kalam. Qama Zaidun, qama fi'il, Zaidun isim, campur 2 tu jadi kalam. Ada tengok. Maka qama tu orang panggil bahagian juzuk bagi kalam dah. Kalau tu sini pun sebab tu lah. Wala yakhruju, dan tidak keluar ia kalam. Jadi la yakhruju ajza'uhu. Tak dia lagi tu. Tidak keluarlah oleh segala juzuk-juzuknya juzuk kalam tu. Tak keluar juzuk kalam tu, tidak keluar an salasati asya'a. Tidak keluar daripada 3 perkara. Kalau kita tengok, kalau kita cek tengok satu kalam tu, kita bagi tu berjuzuk-juzuk, dia tak boleh tubik daripada 3 ni. Dia tak lepas pada 3 ni. Tak lepas pada 3 ni juzuk dia. Daraba Zaidun amran. Cuba becek bahagian tu. Daraba masuk lagi apa? Zaidun masuk lagi apa? Amran masuk lagi apa? Qama Zaidun fid dari, atau cuba becek tu. Qama apa? Zaidun tu apa? Fi tu apa? Ad-dari tu apa? Kita belum cek tu. Maka kalam satu kalam ni juzuk dia tak boleh keluar daripada 3 benda ni. Daripada 3 perkara. Daripada 3 perkara. Salah satu itu menjeru bagi anda. Salah satu mudhaf asya'a mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu kena khopat dengan apa di sini? Khopat dengan patah kerana ismul ladzi la yansarif. Nanti nak bicara semula insya-Allah tu. Lepas lagi yang riak pula. 3 perkara tak lucut daripada 3 perkara ni. Bila kita becek gia tu tak lucut daripada 3 perkara ni.
Mana salah sati? Badal pada salah sati asya. Ismin. Isim satu. Isim. Satunya orang panggil dia isim. Apa isim depan lagi kinaya? Wa fa'lin atau kepada ismi dan juga fi'il. Dan fi'il. Tu. Tak lepas pada ni. Isim, fi'il, wa harfin dan haraf. Haraf atau pada ismi. Isim, fi'il dan haraf. Wa harfin. Tapi harfin mana? Harfin ai, harfin wudi'a li makna lah. Mana tak ada lagi tu? Dia kalau sebut ajrumiyah juga, ismun wa fa'lun harfun ja'a li makna. Dia kena kait. Harfin ai harfin wudi'a li makna. Gitu. Harfin ai wudi'a li makna. Huruf yang dihantar akan dia untuk makna. Dia nak waktu baik huruf semata-mata huruf. Huruf mabani, huruf alif, bata tu sebab tu tak asal. Tak masuk kira huruf ni apa sing fi min an apa sing harap istilahi dia moy. Tak keluar daripada isim dan fi'il dan harap. Dengan ni tiga ni kita halus tidak besar, tiga ni dia caranya. Tak keluar yusuk dia daripada tiga. Mana tiga perkara? Isim, fi'il, harap. Kemudian bila kita tidak nak kenal pula lah ta'rif bagi isim ni. Falismu kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha. Ni ta'rif. Wa'alaikunin fa tu fasihah. Al-fa'u fa'ul fasihati. Fa fasihah. Bila sebut kata fa fasihah, jawab bagi syarat yang ditakdirkan. Takdir syarat lagu mana? Iza aradta an ta'rifa makna kullin min al-ismi wal fi'li wal harfi. Nak reti bab ketiga. Iza aradta, apabila kehendak oleh engkau, bila engkau kehendak, an ta'rifa, kehendak akan bahawa kenal oleh engkau. Bila mu nak kenal apa? Makna kulli, kenal akan makna bagi tiap-tiap. Minal ismi, daripada isim dan fi'il dan haraf. Mu nak kenal tidak? Makna isim, makna fi'il, makna haraf. Mu nak kenal? Aku nak ayat. Fa aqulu laka idza aradta an ta'rifa makna kulli minal ismi wal fi'il wa harfi fa aqulu laka, aku nak ayat. Aku nak ayat kamu. Falismu, maka bermula isim itu. Tengok tadi. Baca tu baca alismu tu baca mula. Tengok orang baca fal ismu. Tengok orang baca falismu. Tengok orang baca fal ismu. Tengok orang baca falismu. Jadi tak kena berlaku. Tengok pada ini. Ada wak taklif di bawah. Taqawluhu falismu. Baca lagu mana? Bikasril lami, ya kan? Hal keadaan falismu tu makruhan bikasril lami, dengan dikasrahkan lam. Baca kasrah lam. Li. Fali. Ada. Kasrah lam. Pasal apa kena kasrah lam? Ila. Lidaf'i iltiqa'i sa'ni. Lidaf'i iltiqa'i. Lidaf'i iltiqa'i. Lidaf iltiqa. Kalau baca mana sini? Lidaf'i iltiqa. Iltiqa tu hamzah wasal. Lam tu arti jumpa. Ya ing tu tak ada arti. Tak ada arti. Lidaf iltiqa is-sakinain. Macam gitu. Lidaf iltiqa is-sakinain. Dikasrahkan lam tu kerana menolak akan berjumpa oleh dua huruf yang mati. Iltiqa is-sakinain, berjumpa oleh dua huruf yang mati. Kita kasrah lam kerana nak menolak, nak tolak berjumpa dua huruf yang mati. Masya-Allah dah. Jadi kalau kita tak baca kasrah lam, tak boleh tolak. Yang Arab ni tak boleh, dua huruf mati semua tak boleh. Kena tolak, jangan berjumpa. Maka menolak dengan cara kasrah lam. Mana dua huruf yang mati? Wa huma, dan bermula kedua-dua as-sakinan.
Dua huruf yang mati itu ialah al-lam was-sin. Lam dan sin. Mana? Cuba tengok. Lam mati. Kita kira tengok dulu. Al-ismu. Alif la tu alif mula-mula tu hamzah tu alif tu hamzah wasal. Lam tu mati. Lam mati. Lepas tu hamzah lepas pada lam tu hamzah wasal pula. Hamzah wasal pula situ. Mati pula. Hamzah wasal. Maka sin mati. Maka kira huruf mati semuanya dua ya. Lam dengan sin. Hamzah tu tak iktibar. Hamzah tak buat kira. Maka berjumpalah lam mati dengan sin mati. Maka kita kena baca kasrah lam. Jadi lismu gitu. Maka baca falismu. Alif tu tak kira. Alif tak kira. Falismu baca gitu. Itu dah. Baca mula tu. Wala yajuzu isbatu hamzat ismin. Dia kata. Pada yang kata. Dan tidak harus pada lughah. La yajuzu lughatan. Tidak harus pada lughah. Isbatu hamzat ismin. Tidak harus boleh diisbat akan hamzah bagi lafaz ismun. Hamzah tu jangan isbat, jangan baca baris dia. Lah baca fal ismu, jangan. Tak harus pada lughah kita nak isbat hamzah wasal, hamzah ismin. Kenapa la yaju ila pada la yaju? Li annaha kana bawasonyo hamzata ismin. Hamzah bagi lafaz ismin tu, hamzah tu innama usbitat li daruratil ibtida'i bisakini. Hanya sungguhnya diisbat akan dia akan hamzah tu. Isbat waktu. Pasal apa isbat hamzah tu? Li daruratil ibtida'i bisakini. Diisbat tu kerana darurah. Kerana bersangat terhajat, kerana darurah. Mana darurah? Ila paling bayar. Kerana darurah iaitu al-ibtida'i bisakini. Kerana darurah ialah bermula dengan huruf yang mati. Al-ibtida'i bil harfis sakin. Kita nak mula dengan huruf mati tak boleh dalam bahasa Arab. Tak boleh. Kepek dah. Nak mula huruf mati tak boleh. Iaitulah mula dengan sin tak boleh. Mula dengan sin. Sin mati. Sin mati tu nak mula dengan sin macam mana? Semin, semun. Arab yang tak boleh mula dengan huruf mati. Lalu tu datang hamzah mari untuk nak lepas. Boleh baca dengan huruf mati. Ismun. Hamzah wasal lah orang panggilnya. Hamzah wasal. Maka fahuwa huna as-sakinu sara wasatan. Wa huna dan di sini jadi fi hadhihi kalimah fi qawlihi falismuni. Dan di sini pada perkataan falismuni as-sakinu bermula al-harfus sakinu bermula huruf yang mati itu sara wasatan, jadilah ia huruf al-sakin, huruf yang mati itu wasatan, jadi wasatan, jadi wasat, jadi pertengahan, duduk di tengah. Bukan duduk mula dah. Huruf mati asalnya kalau duduk depan, dia nak mula tak boleh, kena ada hamzah wasal ni. Ni huruf mati di tengah dah. Mana? Duduk antara lepas pada lam dah. Tak ada ke? Lam ada dah. Lam ada dah. Kalau itu duduk tengah, bukan duduk mula. Fala yubtada'u bi, maka tidak boleh dimulaikan dengannya dengan asak. Maka tak dimulai maka tidak boleh dimulaikan dengannya dengan asakin tu. Tak boleh kita mula dengan huruf mati tu dah lah. Dia muka huruf mati dah tengah dah. Wa isbatuha darjan lahnun. Dan bermula mengisbat akannya akan hamzah bagi ismun. Kita isbat akan hamzah dia tu darjan. Apa darjan? Ai fi halati darji. Pada ketika darji ni langsung ke cakapan, bukan wasa. Darjan di maknanya langsung kecek pe. Kita baca langsung tu. Kecek mudah-mudahan kata wasa, ketika wasa. Kita baca wasa molek tu, kita isbat hamzah tu pula ketika wasa. Lahnun ialah salah, khabar. Kita isbat tu lahnun, salah. Ingat molek tu. Sini banyak lagu tu. Kadang-kadang kita baca fal ismu ada. Falismu ada. Falismu lagi kita salah lagi.
Fal ismu salah. Fal ismu salah. Isbat tak boleh. Qalahu al-allamatu al-mula Ali al-Qari. Telah berkata akan hadza taqrir, akan ini huraian ni oleh al-allamatul mula al-Ali al-Qari. Alamah mula Ali Qari kata begitu. Pada ayat katanya ni, amma qira'atu katsirin minal makkiyina wa mutabi'ihim bisukunil lami wa kasril hamzati saniyati fa khata'un sadirun an adamil iktina'i jarra ala lisanihim min ghairi syu'urin. Dia kata adapun bermula membaca oleh yang banyak, qira'atu katsirin, baca oleh yang ramai, minal makkiyin, yang ramai daripada orang-orang Makkah, segala orang-orang Makkah, ramai orang Mekah, patutnya di Mekah ya. Wa mutabi'ihim, atau pada makkiyin, dan segala yang mengikut akan mereka itu makkiyin. Orang mutabi', puak apa ni, puak muwallad dari Mekah. Muallak dari Mekah, beranak dari Mekah, berkata ahli Mekah. Baca banyak daripada ahli Mekah dan yang mengikut akan mereka itu. Baca lagu mana? Takluk pada qiraah. Baca bisukunil lam, membaca dengan sukun akan lam. Sukun lam, baca mana sukun lam? Fal. Lepas tu wa kasril hamzati saniyati, dan kasar akan hamzah yang kedua. Fal ismu. Hak tu pun salah. Kita baca apa dia? Kita baca fal apa nama? Baca mana tadi? Kalau salah belakang tu. Fal ismu. Tu. Fal ismu. Tu salah. Lepas tu apa lagi lagi? Falismu. Falismu tu salah. Falismu. Maka kebanyakan orang Mekah baca mana? Sukun lam. Lam tu mati. Fal. Batu wa kasril hamzah lisaniyati, dan kasar akan hamzah yang kedua. Fal ismu. Ya ada dia. Atau kita membaca lagi tu kadang-kadang orang tak mati dia fal ismu. Maka baca tu khabar bagi qiraat tu ya wa amma. Adapun baca oleh yang ramai daripada orang Mekah dan yang mengikut akan mereka itu, baca dengan sukun lam dan kasar akan hamzah yang kedua. Faqata'un, maka ialah salah. Salah baca lagi. Salah yang sadir, yang terjadi, yang terbit, ia kesalahan tu terbit daripada adamil iktina'i, daripada ketiadaan amati. Tidak amati, terbit daripada ketiadaan mengamati. Tak ada amati dengan kaedah. Baca lagi tu salah. Tak ada amati dengan kaedah. Tok akhir baca banyak. Tok ngapak jemiah. Falismu yu'rafu bil khabdi. Falismu. Falismu ada. Falismu macam gitu ya. Keluar daripada ketiadaan mengamati. Jaro, jadi sifat dah tak lagi. Jadi kesalahan yang terjadi daripada ketiadaan mengamati dengan kaedah. Lagi pula jara berlaku ia salah tu, khata'un ini. Berlaku ala lisanihim, berlaku di atas lidah mereka itu al-makkiyin. Dok berlaku atas lidah mereka. Orang panggil dok berlaku atas lidah. Salah berlaku atas lidah, kecek salah. Jara min ghairi syu'urin, dari ketiadaan sedar, tak khabar. Tak khabar diri. Kata salah. Ada syekh Arab kadang-kadang ada. Yang memang bukan kata kadang-kadang dia bersing galik. Galik.
Maka kita kena pergi ke endah dia. Hak tu hak sah. Pergi ke endah. Falismu kata kita. Jaga wala Allah sah. Kepada yang jaga di bawah. Habis itu ismin wa fi'lin wa harfi. Habis itu falismu, maka bermula isim itu. Bermula isim itu makna isim. Pada istilah lah ni. Falismu ay istilahan. Istilahan. Maka bermula isim pada istilah ulama nahwu. Apa takrif dia? Khobar ialah kalimatun. Ialah kalimatun. Ni kalau kita tanya, ismu tu muzakkar, kalimatun tu muannas. Kok orang tak semakar lagu ni? Tak semakar antara khobar ni. Jawab lagi mana? Wajib ke kena mutabaqah ke muzakkar muannas ke? Jawab kata kok wajib muwafaqat. Muzakkar sama muzakkar muannas dengan muannas tu apabila khabar tu isim mushtaq. Apabila khabar tu isim mushtaq. Kalau khabar tu isim jami' tak wajib muwafaqat. Zaidun qaimun, qaimun tu mushtaq. Kalau qaimun nak kata qaimatun tak boleh. Hindun qaimatun. Kalau kata qaimun, lagi tu kena muwafaqat. Adapun kalau khabar tu isim jami' tak mesti muwafaqat. Zaidun adlun. Zaidun adlun. Hindun adlun. Dia kata gitu. Tu. Adlun tu dengan makna adilun atau adilah. Tu tengoklah. Cuma kalau mari dengan rupa masdar lagi tu, ataupun mari rupa isim jami' lagi tu tak mesti. Maka kalimatun tu situ tak apa Bermula isim itu gapo dia? Isim itu ialah kalimatun, ialah satu kelima. Satu kelima, satu patah kata. Sepatah kata. Masa lagi kita sepatah kata itu kelima. Sepatah kata dia tubuh mulut sepatah tu bagi kelima. Isim ialah sepatah kata. Satu kelima. Kelima mana? Sifat pada kalimat tu. Jumlah tu sifat. Kalimah yang dalam, yang menunjuk ia kalimah tu. Menunjuk. Dia tidak menunjuk. Memberi faham kepada kita. Memberi faham kepada kita. Bila kita dengar apa, kita ngerti. Mari kita. Maka kalimah tu menunjuk ia kalimah. Menunjuk ala maknan. Ala takluk pada dalam. Menunjuk di atas satu makna. Satu maksud. Satu pengertian. Gerti tak? Bila kita dengar kalimah tu, gerti satu maksud. Gerti satu pengertian. Gerti satu makna. Bila dengar apa? Dia otak kita tu gerti. Dia gerti tu daripada kalimah tu. Zaidun. Zaid. Gerti kita Zaid. Kitabun, satu kitab. Ngerti kata makna kitab. Kenapa tu dah? Habis itu. Tu kalimah yang menunjukkan makna. Tapi menunjuk tu fi nafsiha. Bawah dia kata fi tu fi as-sababiyyah tu. Bermula fi itu ialah as-sababiyyah tu, ialah fi as-sababiyyah. Fi di makna ba. Kita panggil fi sababiyah ni fi dengan mana ba sababiyah. Kalau temu fi sababiyah ni fi dengan mana ba mana sabab. Mana sabab? Fi nafsiha ay bi nafsiha asal lagi. Fi nafsiha ay bi nafsiha. Bi nafsiha. Atau ketika kata sababiyah takdir musannad syarat apa nama pada ayat takdirna. Bisa babi nafsiha. Bisa wa binafsiha. Bahawa takluk mana? Takluk kepada dalam. Takluk kepada dalam. Kalimah yang menunjuk ia kalimah tu di atas satu makna. Menunjuk tu bisa wa binafsiha. Menunjuk dengan sebab diri kalimah tu sendiri.
Di kelima tu sendiri, what we teliti makna. Zaidun. Di Zaidun tu sendiri, what we teliti kata satu nama bagi orang lelaki yang tertentu. Nampak tak? Baqarah tu lembu. Di dalam Baqarah tu sendiri, what we teliti satu makna, satu binatang yang mo. Ada pakai ukur. Reti makna. Dengan sebab diri dia sendiri tu, what we reti. Tak kena tumpek orang lain tak. Diri dia sendiri tu, what we reti dah. Bila kita dengar dia, Pak, pakai tuju ke dia tu, reti, dah. Nampak tu dah? Tu habis itu. La bisa babi wairiha yang kata itu. Dia yang mengatakan itu. Tidak menunjuk dengan sebab yang lainnya, lain daripada kelimah tu. Tak kena tumpek orang lain. Supaya dengan harap. Harap kena tumpek. Semata-mata diri harap tu tak boleh buat tipu lagi. Kena tumpek benda baru ada reti makna bagi harap tu. Tengok. Maka kelimah tu menunjuk di atas makna dengan sebab dirinya sendiri. Walam taktarin bizamanin walhal wawalhal. Padahal tidak berserta ia kelimah. Zahir-zahir damai dulu. Tidak berserta ia kelimah tu. Tidak berserta bizamanin dengan satu masa pun. Tak berserta dengan satu masa pun tak bersekali dengan masa. Walam taqtarin bizamanin. Bizamanin tu ay minal azmina as-salasa. Dengan satu masa pun daripada segala masa-masa yang tiga. Tak bersekali dengan masa dak tu. Tu kelimah tu tak sekali dengan masa dak. Kita reti masa dak pada dia, tak reti masa dalam dia. Dalai katakan nak cuba tengok dalai. Awak ni molek. Awak ni kita pun nyata letak ni dengan kita ni banyak jadi nyata kata domain tu sebenarnya kalau tilik pada zahir tu tak kena tilik pada zahir. Az-zahiru katakan adalah qauluhu walam taqtarin. Az-zahiru bermula yang zahir ibarat zahir cakap pe musannah ni kan. Annal mustatira ialah bahawasanya dhamir mustatir, ad-dhamirul mustatir. Dhamir yang tersembunyi ia di dalam lafaz taktarin. Dhamir mustatir dalam lafaz taktarin tu, tengok dengan cara zahirnya, dhamir tu aidun, apa makna? Kembali ia dhamir mustatir, kembali lil kalimati, kembali kepada lafaz al-kalimah. Tengok zahir, cuba tengok. Kalimatun dallat ala makna fi'il walam taqtarin. Kalau kita baca gada-gada lah, rujuk domain dia dari taqtarin itu kepada kalimah tu dah. Cuba tengok. Isim itu ialah satu kalimah yang menunjuk ia kalimah tu di atas satu makna, menunjuk dengan diri dia sendiri. Padahal tidak serta ia kalimah tu dengan masa. Zahirnya nampak domain rujuk kepada kalimah. Was-sawabu pada ini apa ni kalau panggil apa lintasan atau lintasan halusi dalam ibarat. Kalau tak kaji sekali pun tak nampak, tak nyata. Was-sawabu dan bermula yang betulnya. Tengok ini bermula yang betulnya annahu ialah bahawasanya ad-dhamir mustatir. Dhamir mustatir tu hak betulnya dhamir tu lil makna. Jadi aidun lil makna al-madlul ala. Jadi kalau makhluk khaba'an ada annahu aidun lil makna. Tak di'aidun. Di'aidun. Tak di'aidun lil makna. Itu orang tanya kita. Tak di'aidun dulu je. Tak ke muta'alaq bagi harajat kena tak diumum. Tak boleh takdir muta'alaq yang khas. Zaidun fid dari. Kita tak boleh Zaidun qa'imun fid dari, tak boleh.
Tahu di mana kata Zaid itu dua? Kita tak boleh tuan imun dengan cara khusus, tak boleh. Kerana kainun dia. Kainun fitrah itu ya. Muta'alaq bagi haraja yang mahsul ni. Muta'alaq yang mahsul tak boleh muta'alaq yang am. Tak boleh khas. Tak boleh khas dengan kawan Nabi. Zaidun fitrah ni. Zaidun jalisun fitrah ni. Na'imun fitrah. Tak boleh tahu buat tu. Hak tu kalau takdirkan muta'alaq yang khas, kena sebut. Kena sebut kan dah. Tak boleh hadap. Tak boleh hadap. Fani annahu a'idun lil makna ni tak ada a'idun. Kok mana? Jawab kata tak boleh kita takdir muta'alaq yang khas apabila tidak ada dalil menunjuk. Hak ni ada dalil dah menunjuk kata muta'alaq dia tu tak boleh a'idun. Depan dulu belum tu. Annal mustatira a'idun lil kalimat. Maka a'idun tu dalil kata boleh kita takdir muta'alaq bagi lafaz dengan mana a'idun juga. Kerana dalil dia. Sikit daya tu. Bahwasanya dhamir mustaqil tu aidul lil makna al madlul ala. Kembali ia dhamir tu kembali kepada makna bagi kalimah tu sendiri. Makna mana? Makna yang ditunjuk atasnya atas makna tu. Makna yang ditunjuk di atasnya atas makna. Kok mana Cuba kita kira. Hak tak berserta dengan masa tu makna ke lapar. Cuba tengok. Qalamun tu lapar Satu kelima. Makna dia tu apa? Makna dia tu kena kepada satu benda hak ni dia awak menulis. Tu makna dia. Yang tidak berserta dengan masanya bukan ke diri lapar tu. Diri makna dia tu. Supaya juga dengan doroba. Doroba tu lapar doroba. Lapar kelima doroba. Tapi dalam makna doroba tu ada masa. Masa tu berserta dengan makna. Bukan berserta dengan kelima tu sendiri. Kelima tu tak bersifat dengan masa dah. Hak bersifat dengan masanya kena ke makna dia tu. Tu tengok ulama kata. Sini pun boleh kita kaitlah pada kitab lain seperti itu. Iaitu fal munasibu maka bermula yang munasabah. Jadi kecil fal munasib isyarat kata boleh tanggung lagi wajah tu. Boleh tanggung lagi kalau tak ikut lanjut ada wajah takdir. Cuma munasabah yang kecil lagu ni lah. Fal munasibu maka bermula yang munasabah. Al munasibu. Wan kalam munasibu. Bermula cakap apa yang munasabahnya di sini ialah ayyakula ialah bahawa berkata ia musanna. Musanna kata apa? Walam yaktari. Mulanya walam yaktari. Tidak berserta ia makna. Makna rujuk kepada makna lalu. Walam yaktari dan tidak berserta ia makna tu tak berserta dengan masa. Makna bagi kelima tu tak berserta dengan masa. Baca yaktarin. Hal pada yaktarin tu bil ya'i mutalabbisan bil ya' bersepakat dengan dia. Bersepakat dengan dia. Yaktarin. Maka natai takluk kepada tempat takluk boh. Bersepakat dengan dia. Bersepakat maka natai pada tempat tu. Pada tempat tu. Tu dulu yaktarin di kampung dia lah pada tempat dia. Kalau panggil takluk kepada tempat takluk boh. Mutalabbisan bi. Mutalabbisan makana. Kalau panggil orang. Makana tak. Bino apa nasak atau yang orang. Takluk kepada tempat takluk boh. Bersepakat dengan dia. Bersepakat pada tempat tu itu. Mulanya kata lam yaktarin. Walam yaktarin. Kerana yang berserta dengan masa tu makna bukan diri kelima tu. Habis itu. Maka sebut kata isim ni kena kepada satu kelima yang memberi reti kepada kita satu makna. Lek kita reti makna ni reti dengan diri kelima tu sendiri. Tak nak tukar benda lain. Tak pakai dengan kelima tu reti makna tak. Dalam hal tu makna bagi kelima tu tak berserta dengan satu masa pun daripada masa yang tiga.
Nahu Zaidun. Ini misal bagi isim tu. Misal zalika al-ismi. Khabar teramazut. Misal zalika bermula misal bagi dimakian itu isim. Misal bagi isimnya nahu Zaidun atau Zaidin, itu itulah. Umpama lafaz Zaidun. Dia kata Zaidun. Lafaz Zaidun. Cuba buat tapret tengok lafaz Zaidun. Kita buat lagu ni, kita buat tapret lagu ni. Zahu Zaidun ay fa innahu kalimatun. Awak lagi. Fa innahu kalimatun dallat binafsiha ala makna wa huwa az-zatu al-musyakhkhasatu. Boleh tidak musyakhkhasah mim shin kha musyakhkhasat atau ta marbutah ta bulat mim shin kha sad ta bulat musyakhkhasah zat yang tertentu, zat seorang yang tertentu. Wa huwa az-zatu al-musyakhkhasatu wa dzalikal makna wa lagi wa dzalika al-makna lam yaktarin bi zamanin fala yuqalu mata Zaidun nak kata tak boleh. Zaid bila kecek boleh ke Zaid bila? Tak boleh. Zaid mari bila? Tak apa mari tu adapun diri Zaid tu nak kata bila? Kereta bila tu? Kecek tak kereta bila? Ada juga kecek, tapi kecek hazal mudhaf dah tu. Kereta bila ni kereta beli bila. Tu bila tu dia kait dengan beli, bukan kait dengan kereta. Dia tak ada masa dalam isim. Rumah bila ya? Wak bila. Tu. Lagu tu. Tu. Maka diri kitab bila ni? Tak kecek lagu tu kan. Masa dia tak kait dengan diri isim. Dia makna dia tak mengandungi masa, tak berserta dengan masa. Tengok tadi. Fa innahu maka sungguhnya lafaz Zaid itu kalimatun, satu kalimah dah. Tubik pada mulut kita. Zaidan tubik mari. Kalimatun. Dalat menunjuk ia kalimah Zaidun tu menunjuk binafsiha dengan dirinya, diri kalimah sendiri. Dengan diri kalimah Zaidun sendiri menunjuk ala makna, di atas satu makna. Kita reti maksud. Apa makna dia? Sebut kata Zaidun, dia dari rumah. Zaid dia duk makan nasi. Zaid ngerti zatun musyakhkhasah. Wa huwa, dan iaitu makna tu ialah zat yang tertentu. Zat seorang yang tertentu. Musyakhkhasah tu. Zat seorang yang tertentu. Zat. Kalau Muhammad. Kalau Khalid. Kalau Bakar. Itulah zat musyakhkhasah. Lepas tu wazalikan makna, dan bermula di maka itu makna zatun musyakhkhasah tadi tu, makna tu lam yaktarin bi zamanin, tidak berserta ia makna tu tak berserta dengan satu masa pun. Ada masa gapo tak tu? Zaid lepas dah. Zaid sekarang, Zaid lagi akan datang gitu. Tak ada. Zaid bila? Zaid lepas dah weh. Zaid bila? Zaid sekarang weh. Zaid bila? Zaid lagi akan datang. Tak kecek lagu tu. Fala yuqalu mata Zaidun. Nak jawab tak boleh. Salah tanya dah. Kalau tanya mata Zaidun jangan dijawab. Orang jawab tu orang gila pula. Kerana jawab salah. Tanya tu salah dah. Maka tak boleh kita jawab. Kalau mata jaa Zaidun apa? Jaa ams marai. Apa? Mata yaji'u. Tu boleh kata.
Karena mata ni masuk. Habis itu maka kita ngerti lah tu isim. Zaidun, kitabun, apa semua tu isim belakang. Dan habis itu tu takrif isim nama dia. Sekat tu dulu wa hukmuhu al-i'rabu wa ma jaa minhu mabniyan fa huwa ala khilafil asli. Kita nak i'rab semulalah antara dipaham pada khilaf kita nak ayat. Wa hukmuhu al-i'rab wa ma jaa minhu mabniyan fa huwa ala khilafil asli. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان